Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini kami akan merumuskan berkenaan dengan Al-Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. Nama saya Muhammad Ikram bin Syamhari, nombor matrik 060236. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dengan Al-Hakim dan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Hakim. Para ulama sudah bersepakat bahawa Al-Hakim itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan surah Al-An'am ayat yang ke-57. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Ulama dia berbeza pendapat tentang dua perkara yang timbul. Yang pertama adalah, apakah hukum Allah itu tidak mampu diketahui kecuali dengan perantara para rasul? Atau mungkinkah bagi akal mengetahui dengan sendirinya dan atas dasar apa? Yang kedua adalah, jika akal mampu mengetahui hukum Allah tanpa melalui perantara para rasul, maka apakah pengetahuan itu dapat menjadi dasar pembebanan hukum, iaitu taklif. Pendapat kelompok pertama berkenaan dengan permasalahan yang timbul ini adalah yang pertama, iaitu mazhab Mu'tazilah dan sebahagian mazhab Ja'fariyah. Mereka berpendapat setiap perbuatan itu mengandungi nilai kebaikan dan keburukan. Akal manusia mampu dengan sendirinya mengetahui nilai kebaikan dan keburukan pada sebahagian besar perbuatan dengan melihat sifat-sifatnya dan akibat baik dan atau buruknya, iaitu manfaat ataupun maslahah dan kerugian, iaitu mudarat yang ditimbulkannya. Menurut pendapat yang pertama ini juga, syariat ia memang selalu sesuai dengan sebab akal tentang nilai baik dan buruk. Kalau menurut akal itu baik, maka syariat pasti menetapkan harus untuk dilakukan. Pendapat daripada kelompok kedua pula adalah daripada Asy'ariyah, iaitu pengikut Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari dan ulama fiqh yang sependapat. Dan ini adalah pendapat majoriti ulama usul. Mereka berkata akal tidak mampu dengan sendirinya mengetahui hukum Allah, tetapi harus melalui perantara para rasul dan risalahnya. Tidak ada yang namanya kebaikan pada suatu perbuatan yang mengharuskan Allah memerintahkan kerana kebaikan itu. Begitu juga tidak ada keburukan dalam sesuatu perbuatan yang mengharuskan Allah melarang kerana perbuatan itu. Kehendak Allah adalah mutlak, tidak dibatasi sesuatu pun. Perbuatan baik adalah sesuatu yang ada dengannya perintah syarak untuk melakukannya, dan perbuatan buruk adalah sesuatu yang ada dengannya perintah syarak untuk meninggalkannya. Nilai kebaikan dan keburukan sesuatu perbuatan tidak ada sebelum adanya perintah atau larangan syarak. Perbuatan itu menjadi baik jika syarak memerintahkannya, bukan kerana perbuatan itu sendiri. Dan kalau perbuatan itu buruk jika syarak melarangnya, bukan kerana perbuatan itu sendiri. Pendapat yang ketiga adalah daripada pendapat Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi dan juga sebahagian muhakkik, yang mujtahid daripada ulama mazhab Hanafiyah dan juga ulama usul serta sebahagian kelompok Ja'fariyah dan juga lain-lain. Mereka berpendapat bahawa perbuatan-perbuatan itu memiliki nilai baik dan buruk yang sebahagian besarnya mampu diketahui oleh akal berdasarkan sifat-sifat yang ada padanya serta maslahah dan mafsadah yang timbulkannya. Akan tetapi, ada yang nilai kebaikan yang mampu dijangkau oleh akal itu tidak mengharuskan syarak memerintahkannya, dan nilai keburukan pada perbuatan itu tidak mengharuskan syarak melarangnya. Kerana akal manusia itu bila mana sudah mendalam maka dia akan terbatas, dan bila mana sudah meluas maka dia akan kurang. Mereka juga berpendapat bahawa hukum Allah tidak mampu dijangkau tanpa perantara para rasul dan risalahnya. Allah tidak memberi ketetapan pada perbuatan manusia sebelum diutusnya para rasul dan risalah mereka. Daripada ketiga-tiga pendapat ini, pendapat yang terpilih adalah daripada pendapat kelompok yang ketiga. Kerana pendapat inilah pendapat yang paling kuat dan hal ini diperkuat oleh dalil Al-Quran dan juga akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq bin Sarif Mazad, nombor matrik 059450. Saya akan menyambung perbentangan Al-Fasl Tsalits, yakni tajuk Al-Mahkum Fih. Mahkum Fih merupakan perkara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang berkait dengan hukum syarak, seperti dalam hukum taklifi, iaitu perbuatan yang berkaitan dengan tahrim, maka perbuatan itu dihukumkan haram.
atau bentuk-bentuk dalam hukum wada'i. Maksud lain bagi mahkum fi adalah objek perbuatan serta tindakan yang terkait dengan aturan hukum, seperti yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah solat. Perintah dalam ayat ini merupakan tentang kewajiban bagi seorang mukallaf untuk mendirikan solat. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu yang benar. Dalam ayat ini juga berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, iaitu menulis hutang, maka hukumnya sunat. Seterusnya ialah syarat-syarat mahkum fi. Yang pertama, perbuatan yang dibebankan diketahui secara sempurna dan terperinci oleh mukallaf sehingga ia mampu melakukan secara lengkap sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Atas dasar ini, perintah yang masih bersifat umum dalam Al-Quran baru dibebankan dan diwajibkan kepada mukallaf setelah ada penjelasan secara terperinci dari Nabi Muhammad SAW, seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus salah, maksudnya dirikanlah solat. Ayat Al-Quran ini bersifat umum kerana belum dijelaskan tentang rukun, syarat dan cara pelaksanaannya. Bagaimana seorang mukallaf dapat membuat sesuatu solat sedangkan mereka tidak tahu cara untuk melaksanakannya? Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengeluarkan ayat sallu kama ra'aitumuni usalli, yang bermaksud solatlah kamu sebagaimana kamu melihatku melaksanakan solat. Sekian saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizul Azwan bin Awang, Kad Matrix 060127. Hari ini saya akan membentangkan mengenai syarat yang harus dipenuhi agar taklif dianggap sah. Syarat yang kedua ialah perbuatan yang ditaklifkan itu dalam jangkauan kemampuan mukallaf, yang bermaksud perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh mukallaf, kerana tujuan taklif adalah ketaatan, yakni patuh. Dan jika perbuatan itu di luar kadar kemampuan mukallaf, maka ketaatan itu tidak tercapai dan taklif menjadi sia-sia. Konsekuensi hukum dari adanya syarat ini adalah, yang pertama, tidak ada taklif pada hal yang mustahil. Yang kedua, tidak ada taklif di luar kehendak manusia. Seterusnya adalah berkaitan kesulitan yang terdapat dalam suatu perbuatan yang ditaklif. Yang pertama, kesulitan di luar kewajaran yang terjadi akibat keadaan tertentu pada mukallaf, seperti berpuasa dalam perjalanan dan ketika sakit, dipaksa mengucapkan kata-kata kufur dan amar ma'ruf nahi mungkar yang berakibat hilangnya nyawa. Dalam keadaan seperti ini, syar'i memberikan keringanan dengan membolehkannya meninggalkan perbuatan wajib dan melakukan perbuatan yang dilarang untuk menghindari masyaqqah, yakni kesulitan, dan menghilangkan penderitaan. Manakala yang kedua, kesulitan di luar kewajaran tetapi mahu tidak mahu harus tetap dilakukan kerana fardu kifayah, seperti jihad. Dan yang ketiga, kesulitan di luar kewajaran yang tidak mudah dilakukan kerana sifat dari perbuatan tersebut, sebab mukallaf mewajibkan ke atas dirinya sendiri perbuatan yang tidak diperintahkan oleh syarak. Sekian, terima kasih. Saya milih isikan saya mengenai Kediri. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, nombor Menteri 064140. Saya sambung kepada Al-Mahkum alaih.
مقصود المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله ويسميه علماء الأصول بالمكلف. Mahkum alaih adalah orang yang terikat melakukan kitab syar'i. Ulama usul menyebut dengan mukallaf. Syarat sahih at-taklif maksudnya agar taklifnya sah menurut syarak, seseorang harus memenuhi beberapa syarat: mampu, baik mampu secara sendiri atau dengan perantaraan memahami kitab taklif yang ditujukan padanya. Yang dimasukkan dengan mampu adalah mampu melaksanakan kerana tujuan taklif sendiri adalah ketaatan dan pelaksanaan. Orang yang tidak mampu memahami maka tidak mungkin melaksanakan. Kemampuan untuk memahami adalah dengan menggunakan akal, dan makna kitab syar'i adalah sesuatu yang mungkin dipahami dan dimengerti, kerana akal adalah usaha batin yang tidak dapat dijangkau dengan panca indera, tidak terbatas dan berbeza-beza keadaannya pada tiap manusia. Maka syar'i memberikan ukuran balik, yakni cukup umur atau dewasa yang bisa diukur secara jelas. Kerana orang yang balik sudah dianggap berakal, syar'i menempatkan taklif di saat manusia sudah mencapai usia balik dan berakal. Taklif tidak berlaku sebelum manusia mencapai usia balik sebagai bentuk keringanan. Kita pergi itiradu ala syartu at-taklif. Kritik pertama, taklif atas orang yang tidak bisa memahami kitab adalah dalam syariat Islam firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahawa jika kamu mabuk maka jangan solat. Orang mabuk dalam keadaan yang tidak sedar ditaklif dengan menahan solatnya, padahal dalam keadaan seperti itu ia tidak memahami kitab. Jadi bagaimana mungkin mampu memahami taklif adalah syarat taklif? الجواب إن خطب في هذه الآية ليس موجها إلى السكارى على حال سكرهم، وإنما هو موجه إلى المسلم حال تصوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قربوا وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم في حال سكرهم، وحتى يمكنهم أداء الصلاة كما ينبغي. Jawab atas kritik, kita dalam ayat itu tidak diwajibkan kepada orang-orang yang mabuk yang sedang tidak sedarkan diri, akan tetapi diwajib kepada kaum muslimin pada saat mereka sedar agar jangan minum khamr ketika mendekati waktu solat, sehingga ketika solat mereka tidak dalam keadaan mabuk dan memungkinkan untuk menggunakan solat sebagaimana seharusnya. Harus dijelaskan pula bahawa ayat di atas turun sebelum faham maqamah dan firman Allah SWT, hai orang-orang yang hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk buatan syaitan, maka jauhilah semua itu agar kamu beruntung. Al-Ma'idah ayat 90. Saya rasa setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi Batul Rahman, nombor metrik 060846. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan sisi lain khusus dalam masalah qazaf yang memudaratkan kesucian hambanya. Akibat qazaf ini tergolong dalam hak hamba dan akan tetapi hak Allah lebih unggul. Oleh itu pasalah tidak dapat mengunggulkan hak qazaf. Majtama'a fi haqqan wa haqqal 'abdu fihi ghalib. Hak Allah dan hak hamba bercampur, akan tetapi hak hamba yang lebih unggul. Sebagai contoh, qisas kerana membunuh dengan sengaja. Qisas bertujuan mengamankan hidup manusia dan menjaga keamanan dan ketenangan. Dari sisi yang lain, qisas bertujuan menjaga hak individu, iaitu mengobati para keluarga korban serta menghilangkan rasa dendam kepada pembunuh. Atas masalah ini, qisas adalah hak hamba yang lebih unggul. Keluarga korban boleh memaafkan pembunuh dan cukup mengambil diat sahaja. Fasal yang keempat, al-mahkum alaih, iaitu ia adalah individu yang terikat dengan melakukan khitab syar'i. Ulama usul menyebutnya dengan mukallaf. Syurut sihatut taklif, syarat sah taklif. Seseorang yang harus memenuhi beberapa syarat jika taklifnya sah menurut syarak, iaitu mampu memahami khitab taklif ditujukan kepadanya, dan mampu tersebut adalah mampu laksana bersamaan dengan tujuan taklif. Orang yang gagal memahami adalah gagal melaksana. Seterusnya, kemampuan untuk memahami adalah dengan akal, dan khitab syar'i mampu untuk difahami dengan jelas, kerana akal tidak dapat dijangkau penggunaannya dan berbeza-beza tiap manusia. Maka syarak memberikan ukuran baligh yang jelas kerana baligh sudah dianggap berakal. Syarak pula meletakkan taklif tersebut pada bakal dan baligh, bukan pada selainnya, sebagai keringanan. I'tiradu ala syarati taklif, iaitu kritikan kepada syarat-syarat taklif. Yang pertamanya adalah
Taklif orang tak memahami khitab adalah ditolak dalam syariat. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Orang yang mabuk keadaannya yang tidak sedarkan diri ditaklif menahan solatnya, padahal dalam keadaan seperti itu dia tidak memahami khitab. Jadi bagaimanakah mungkin mampu memahami taklif adalah syarat taklif? Jawapannya adalah khitab dalam ayat itu tidak diwajibkan kepada orang yang mabuk yang sedang ditedarkan diri, akan tetapi diwajibkan kaum muslimin yang pada saat mereka sedar agar jangan minum khamr ketika mendekati waktu solat, sehingga ketika solat mereka tidak dapat dalam keadaan mabuk, memungkinkan untuk menunaikan solat sebagaimana yang seharusnya. Harus dijelaskan bahawa ayat diturun di atas sebelum penghaman khamr dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk dalam perbuatan syaitan, maka jauhilah semua itu agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Itu saja daripada kami. Hadza faqat minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.